Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Islam, dan pada hari ini saya akan bedah buku, iaitu sebuah novel yang bertajuk Sembilan Nyawa yang ditulis oleh Ramli Awang Mursyid. Siapa yang tak kenal penulis ni, yang merupakan novelis thriller nombor 1 Malaysia, dan salah satu novelnya telah diadaptasikan ke layar perak ke dalam bentuk filem, iaitu Tombiruo, dan merupakan terbitan Alaf 21. Jika kita lihat pada kulit hadapan novel ini, kita akan beranggapan ini adalah sebuah naskah bergenre seram sebab berlatar belakangkan mata kucing. Biasanya mentaliti kita orang Melayu, masyarakat di Malaysia akan mengaitkan kucing itu dengan unsur mistik, tetapi tidak. Sebenarnya novel Sembilan Nyawa ini adalah bergenre thriller. Kita lihat terlebih dahulu pada kulit muka hadapan novel Sembilan Nyawa ini. Kita tengok ada seorang wanita yang berdiri berlatar belakangkan mata, dan kita boleh tahulah itu adalah sepasang mata kucing yang cubalah nak dikaitkan dengan tajuk novel ini Sembilan Nyawa, mana kita memang kaitkanlah Sembilan Nyawa ini dengan binatang kucing. Dan wanita itu bolehlah saya katakan merupakan watak utama sebenarnya dalam novel ini, yang di mana ibunya percaya watak utama ini dia ada 9 nyawa, sebab dah terselamat dalam beberapa siri yang membolehkan sebenarnya watak utama ini meninggal, tetapi tidak meninggal, dan dipercaya pada 9 nyawa yang terakhir itu ibu si watak utama ini percaya anaknya akan mati. Dan kita tengok mata kucing tu pula dikaitkan dengan watak utama lelaki hero dalam novel ini, yang digambarkan sebagai seorang lelaki yang buta, cacat penglihatan. Dan kita tengok dia punya tagline, mata hati tidak pernah berdusta, kerana watak utama dalam novel ini mempunyai kebolehan yang tidak sama macam kita orang biasa, boleh berhubung dengan dunia alam maya yang satu lagi. Novel ini berketebalan lebih kurang 519 muka surat dan dimulakan dengan pengenalan watak utama novel ini, hero dia iaitu Hakim, dan diceritakan secara terperinci merupakan Hakim ini dia cacat penglihatan, tetapi dia mempunyai satu kebolehan luar biasa, iaitu boleh berhubung dengan suara gaib, suara di alam yang satu lagi. Tetapi penulis awal-awal sudah beritahu kepada kita dia bukan boleh berhubung dengan suara orang yang mati, tetapi suara mereka yang sedang berada di dalam keadaan koma. Kerana awal-awal lagi penulis di belakang sekali tu dia dah awal-awal bagi tahu kepada wartawan ketika ditemu ramah, dia tidak mahu bercerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan ruh, kerana ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma menyentuh sedikit sahaja, setakat mana yang boleh dicapai oleh akal kita manusia biasa. Kemudian novel ini terus bermain dengan persoalan di mana ketika itu Intan Suryani yang dalam dunia yang satu lagi. Intan Suryani yang saya faham semasa mula-mula baca berada dalam keadaan koma, dan Hakim menegur dia yang dalam dunia gaib itulah. Hakim boleh mendengar suara saja, dia tak boleh nampak, dia cuma boleh mendengar suara Intan Suryani dan ruh-ruh yang lain yang sedang berada dalam keadaan koma dan menunggu mati. Dan Hakim menegur, menyapa Intan Suryani kerana melihat Intan Suryani pada ketika itu berdepan dengan satu masalah yang sangat rumit yang perlu diselesaikan. Dan kemudian barulah bab-bab yang seterusnya barulah bermula.
cerita daripada awal untuk merungkai apa sebenarnya yang sedang Intan Suryani cuba selesaikan. Yang datang hakim menyapa dia bukan datang kepada hakim. Dia tak sedar pada masa tu hakim boleh mendengar suara dia, hakim mula menegur dia, dan apabila dia tahu hakim boleh berinteraksi dengan Intan ni, dan Intan mohon pertolongan hakim untuk menyelesaikan masalah yang dia sedang hadapi. Dan kemudian barulah bermula cerita daripada bab awal sampai ke akhir. Itu kita akan dapat tahulah semua cerita berkaitan dengan Intan dan hakim, keluarga Intan, keluarga hakim, orang yang berada di sekeliling hakim, orang yang berada di sekeliling Intan ni, semuanya ada kaitan. Pada awal-awal saya baca, saya tak nampak apa kaitan Intan, orang-orang yang sekeliling dengan Intan, apa kaitan hakim, orang-orang yang berada di sekeliling hakim, apa kaitan mereka berdua ini? Apa berkaitan antara watak hero dan heroin ini pada awal itu, hinggalah sampai ke kemuncak, barulah kita nampak apakah berkaitan hero dan heroin dalam novel ini. Dan penulis sangat bijak dan sangat kreatif lah dalam membuat alur cerita ini, dan sangat tidak dapat dijangkakanlah pengakhirannya. Watak pembantu dalam novel ini ada beberapa orang, iaitu mak kepada Intan, adik kepada hakim iaitu Syauqi, mak Intan tadi bernama Puan Azizah, kemudian seorang lagi doktor iaitu doktor Chinese yang digambarkan dalam novel ini. Di pertengahan novelnya barulah kita dapat tahu sebenarnya doktor, nama Melayu dia Fuad, sebenarnya adalah beragama Islam. Dan selain itu ada Khairil. Okey, saya suka nak menyentuh tentang Khairil dulu. Khairil ini dia tiba-tiba datang dalam hidup Intan Suryani, dan ketika itu kita sebenarnya daripada segi bacaan kita dah boleh agak dah siapakah Khairil dia sebenarnya, sebab dia tiba-tiba datang dalam kehidupan Intan Suryani dengan kisah hidup dia yang kita boleh agak sebenarnya dia siapa. Tak ada berjauhan dengan mak ayah, tiba-tiba mak ayah meninggal, dan tiba-tiba dia cuba rapat dengan Intan Suryani ni. Agak mencurigakan. Kita sebagai pembaca kita boleh agak ni mencurigakan. Tak susah nak agak sebenarnya siapa Khairil dalam novel ini. Di penghujungnya kita akan dapat tahu siapakah Khairil ini dalam kehidupan Intan Suryani, dan apa kaitan Khairil ini dengan hakim dan adik dia Syauqi. Di penghujung kita boleh agak di awalnya, tapi di penghujungnya kita boleh dapat tahu secara keseluruhan. Pada mula saya cuma menyangkakan Khairil ini ada kaitan dengan Intan saja, tapi tidak, dia ada kaitan dengan Syauqi dan ada juga kaitan dengan hakim. Dan di akhirnya Khairil ini dia ada kesan yang sangat besar dalam novel ini. Apa yang terjadi kepada Intan, dan Intan ni dia sebenarnya ada sakit jantung dan memerlukan penderma untuk menggantikan jantungnya. Kemudian hakim pula dia cacat penglihatan dan dia perlukan mata baru untuk kembali melihat. Dan novel ini berlatar tempat dalam 3 negara. Yang paling utama adalah banyak mengambil latar tempat di Singapura, kemudian di Malaysia dan juga di Indonesia. Di Singapura ini hakim dan adik dia berada di sana. Juga Dr. Karen yang ada kaitan dengan semua watak-watak dalam ni sebenarnya. Kita tak boleh nak agak apa kaitan Dr. Karen dengan baca ni. Di penghujung baru kita dapat tahu, rupanya Dr. Karen ada kaitan dengan watak-watak hakim, Syauqi dan juga Intan. Kemudian Intan, Puan Azizah dan Dr. Fuad dia berada di Malaysia. Kemudian di Indonesia siapa? Di Indonesia adalah watak antagonis dalam novel ini, di mana selain daripada masyarakat biasa ni, Intan, Puan Azizah
Dr. Karen, mereka ini dalam keluarga yang berstatus tinggi lah, di mana Intan dan ibunya ada syarikat di Diamond, syarikat perniagaan emas, di mana di Singapura ni Hakim dan adiknya Syauqi merupakan orang yang hidup susah lah. Mereka tak ada mak ayah, meninggal dalam kemalangan. Dan kenapa mereka kemalangan ada kaitan juga dengan Puan Azizah dan anak dia Intan ni, ada kaitan semua tu. Di akhirnya kita akan dapat tahu. Dan di Indonesia sebenarnya ada satu gangsterism. Adik Syauqi di Singapura ni, dia pada awalnya terlibat bekerja secara bekerja dengan gangster, mendapatkan duit secara haram sebab dia nak kumpul duit untuk buat pembedahan kepada abangnya yang cacat penglihatan ni. Jadi dia terpaksa buat kerja haram ni, join gangsterism. Dan gangsterism ni dan geng Syauqi terpaksa melawan geng seberang, iaitu geng daripada Indonesia yang dah cuba untuk merampas kawasan geng Syauqi di Singapura. Dan ada satu lagi watak antagonis yang paling utama sebenarnya. Daripada awal kita tak dapat nak baca, kita tak tahu pun dia antagonis ni dia ada kaitan dengan geng seberang. Hakim, watak utama dalam novel ini, dia bergelumang dengan beberapa masalah ujian lah yang terpaksa dia hadapi. Yang pertama, dia mencari kenapa, apa punca yang menyebabkan dia buta. Dia bukan buta sejak lahir, ada satu peristiwa yang menyebabkan dia buta. Jadi dia nak cuba merongkai, dia nak mencari siapakah yang menyebabkan dia buta. Dan pada mulanya dia menganggap orang yang menyebabkan dia buta itu adalah pembunuh, dia nak balas dendam. Tetapi penulis ini, kita kenal Ramli Awang Mursyid ini, dia menyuntik dia menyuntik penulisan Islamik sedikit ke dalam novel ni, Sembilan Nyawa, nak berikan kita kesedaran kita perlu redha dengan apa yang berlaku kepada kita. Dan banyaklah nasihat-nasihat yang diselitkan dalam novel Sembilan Nyawa ini. Dan selain itu, dia juga bergelumang dengan masalah dia yang boleh berinteraksi dengan dunia luar adalah dengan alam maya, dengan suara-suara gaib. Itu masalah yang dia hadapi, tapi dia redha dan dia menyelesaikan banyak masalah-masalah mereka yang di alam gaib. Adalah diselitkan beberapa cerita sampingan untuk menguatkan keadaan Hakim ni merupakan seorang yang boleh berhubung dengan suara gaib, dan dia menyelesaikan beberapa masalah cerita-cerita sampingan lah dalam novel ini untuk mengukuhkan bahawa Hakim ni dia boleh mendengar suara gaib dan boleh menyelesaikan, membantulah mereka yang berada suara gaib ni sebelum mereka meninggal dunia. Saya sarankan sahabat di luar sana membaca novel Sembilan Nyawa ni, tulisan Ramli Awang Mursyid, sebab novel ni bukan sekadar novel yang tak ada isi. Novel ni ada isi. Penulis menyelitkan beberapa info, beberapa ilmu pengetahuan yang baru di dalam novel ini. Jadi bukan kita baca sekadar buang masa, sekadar hiburan semata-mata. Buku ini sangat bagus. Selain untuk membina motivasi dalam diri kita, Ramli Awang Mursyid dia terapkan perkara itu, terapkan nilai-nilai murni yang sangat banyak, terutama kepada kita orang Islam ni lah. Dia banyak sangat bagi motivasi, bagi kata-kata nasihat dan peringatan, supaya yang penting dia selalu selit supaya kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga solat. Dan saya sangat sarankanlah untuk baca, tidak rugi untuk baca novel Sembilan Nyawa ini, sangat bagus. Dan paling penting sebenarnya, kenapa Sembilan Nyawa sedangkan jalan cerita tak ada kaitan pun dengan Sembilan Nyawa. Sebenarnya pada awalnya Puan Azizah ni dia percaya Intan anak dia ada 9 nyawa saja, dan dia percaya. Dan kemudian datanglah Dr. Fuad ni. Pada mulanya Puan Azizah dan anaknya Intan tak tahu Cik Fuad ni dah convert kembali kepada Islam, tak tahu. Dr. Fuad ni banyak bagi nasihat kepada Puan Azizah, jangan percaya kepada mitos 9 nyawa
Sebab dalam Islam tak benarkan kita untuk percaya benda tu. Jadi banyaklah ditekankan dalam novel ini, dan saya rasa sebenarnya itulah yang cuba disampaikan oleh penulis. Dia cuma nak bagi kesedaran kepada kita masyarakat Melayu, terutamanya masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni, jangan kita percaya dengan mitos 9 nyawa, kerana nyawa itu maut ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dapatkanlah novel 9 nyawa tulisan Ramli Awam Mursyid ini, dan saya bagi star 10/10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.